بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, وَهِيَ فَائِتَةٌ فَلَا مَرَدَّ لَهَا. Kata dia semalam, dia kata dalam keadaan ibadat tu jadi kepayahan dah. Jalan pergi kepada ibadat, jalan ibadat adalah jalan yang payah. Dan dalam keadaan itu hamba pun ada kekurangan pula. Hamba sendiri pun berkekurangan, ada doa pula sikit. Masa pun susah. Pekerjaan agama pun kau sehari kau kurang, kau sehari yang kau helah balik kurang semata. Masa luar untuk dapat ibadat pun sikit, kau sehari kau sikit masa luar untuk buat benda tu. Jangan kata masa luar nak mengaji tu pun sikit dah. Jangan kata masa luar untuk buat tahajud, masa luar untuk buat ibadat lain, jauh lagi. Masa untuk nak mengaji tu boom, tak ada dah. Wasyughlu katsirun, dia kata dalam keadaan itu kesibukan dunia pun banyak pula. Banyak. Dan umur sikit, dalam amalan penuh dengan taksir, penuh dengan kesalahan. Bukan kata sepenuh, semaya tu pula nak cari persen tu payah. Kalau ibarat emas, nak cari emas jadi emas sebenar tu payah cari. Dalam keadaan tu penuh dengan benda kekurangan saja. Dia tengok bulan puasa, puasa baru ni, Ramadan baru ni 30 hari tu, hak nak cari pakai kerja sungguh. Biar di puasa kita gemuk isi sungguh apa hari. Apa hari bila-bila. Puasa kita pergi lepas gitu ya. Puasa tak dapat melahirkan ketakwaan kita kepada Tuhan dah. Orang panggil puasa, kau sehari kau kurang puasa gitu. Kau sehari kau kurang. Yang amalan ya Allah pergi kau tak. Kau kurang semata. Taksir saja semai kau semua segala-gala. Dalam keadaan itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tu penguji amalan kita, maka dia sangat mengetahui. Misalnya kata ajar kita pun kau dekat, musafir perjalanan pun jauh lagi. Maka dalam keadaan itu misalnya kata wa ta'atu hiya zadu, dan bermula taat kepada Allah itu ialah azza, ialah bekalan kita. Bekalan kita nak pergi taat ke Tuhan, taat ke Tuhan. Tu fala budda minha, maka tak dapat tidaklah, yakni mestilah minha, daripadanya, minha minat ta'ah, mesti kena ada taat. Mesti bagi kita orang salih, ia kena ada benda tu sebagai bekalan. Tu tak apa kau buat esok boleh, lusa boleh, buat hari depan boleh. Dia kata wahiya faitatun, dan bermula ia at-ta'ah tu
Fa'itatun, yang hilang ia dan luput ia ibadat tu. Taat tu luput. Bila tidak boleh buat masa dia, maka luputlah dia untuk waktu tu. Tulis itu betul fa'itah. Tulis sikit betul fa'itah. Yakni apabila tidak dapat melakukan taat pada masa dia, pada masanya, maka luputlah ia untuk waktu itu. Untuk waktu itu. Tu makna fa'itah. Supaya kita nak ngaji, kita dah tak podeh ngaji esok. Ngaji esok boleh. Okey. Maka malam ni tak mari ngaji masalah. Malam ni tak ngaji. Dia kata tak apa, ada lagi minggu depan. Hak minggu depan tu untuk hak minggu depan. Waktu dia. Kalau kita kata kita nak pergi smart hak ngaji malam ni kita tak ngaji, kita nak ngaji minggu depan, berarti waktu hak minggu depan tu hak tu kau untuk minggu depan. Dia tak boleh kata dah. Kita kata tak apalah, berzikrullah. Biasanya kita nak baca la ilaha illallah ke satu pagi-pagi masalah. Kita kata, oh tak apa, buat mat petang boleh. Buat petang boleh. Pagi tu tak buat. Lalu kita tinggalkan zikrullah itu pada ketika pagi itu. Kita buat zikrullah. Pukul 7 pagi kita biasanya kita baca Allah la ilaha illallah satu kali. Tiba-tiba hari tu kita kata tak apa, buat lek petang, qada lek petang. Kita ambil pergi buat pukul 3 petang. Ada kau boleh qada hak tu? Dia tak boleh qada. Kerana apa? Musannif kata, dan kita luput pukul 7 pagi, luputlah waktu dia itu. Kerana kalau kita pergi buat untuk pukul 3 pula, hak masa pukul 3 tu waktu untuk ibadat lain. Waktu untuk ibadat lain pula. Kalau kita pergi buat masa tu, berarti kita sudah buat ibadat lain dalam waktu tu dah daripada kita. Dia tak boleh qada. Hai, tak apa semai sunat pagi esok boleh. Kita tidur, kita tinggal sembahyang masalah. Kita tinggal solat, kita tinggal zikrullah, kita tinggal mengaji dan sebagainya. Maka waktu kita tinggal gitu, nak qada tak boleh, dia luput gidah. Dia luput gidah. Kalau kita pergi buat pula tu, berarti kita pergi curi waktu hak lain. Curi waktu orang demo lain. Curi waktu demo lain, curi waktu orang lain pula tu. Sedangkan kalau kita kata, tak apa, aku boleh buat dah hak pagi tadi. Hak pagi tadi kita curi masa hak lain pula. Sedangkan pukul hak kita buat tu ibadat yang dikohkan untuk benda lain. Sebab tu musannif kata fa'itatun fala maraddalaha. Tu sebab tu dalam hikam kata huququl fil awqat yumkinu qada'uha wa huququl awqati la yumkinu qada'uha. Tu semaka dalam hikam kata huququl fil awqat yumkinu qada'uha wa huququl awqat la yumkinu qada'uha. Kita tak ada sembahyang subuh, tak apa, kita qada boleh subuh, kita luput tu. Hak tu orang panggil hak pada waktu. Tapi hak waktu tu nak qada tak boleh. Hak yang ada pada waktu qada boleh, tapi hak bagi waktu qada tak boleh. Apa maknanya? Kita luput sembahyang zuhur, kita qada sembahyang zuhur dalam waktu asar masalah. Qada boleh lah zuhur tu, tapi adakah waktu hatta qada zuhur itu waktu tu sebenarnya waktu hak demo lain tu? Waktu hak demo lain, waktu ibadat lain. Kita jadi luput ibadat lain dengan sebab kita nak gaduh dan sibuk dengan qada zuhur tu. Maka mengaji pun seperti tu. Tak apa, mengaji boleh, esok boleh, lusa boleh, lepas tu boleh. Helah. Mudah-mudah kecek kan, mudah kalau ilmu nahwu kita kata. Kita lupa hini-hini orang ngaji ba'an kalamu wal lafzu.
bab kalam. Esok dah mau duk ngaji bab orang panggil bab i'rab. Esok dah mau duk ngaji bab i'rab. Kita kata tak apa, hari ni tak ngaji, tak apa, ngaji esok. Ngaji esok. Kita tu ambil masa esok di ngaji bab al-kalamu semula. Sedangkan masa esok tu masa untuk babul i'rab. Masa esok. Jadi kita pergi curi babul i'rab dah. Kita pergi curi masa babul i'rab, pergi ngaji bab al-kalam. Luput dah lah. Jadi curi. Lepas tu bila lusa pula kita baru ngaji babul i'rab. Padahal bab masa lusa tu untuk bab lain dah. Untuk bab lain dah. Kita rasa gitu. Tak apa ke mana. Lupa banyak dah kita ni. Omong kau ni semata, omong kau kurang semata, omong kau kurang semata. Mana isi kandungan kita ni amal ibadat kita. Ni cuba cek, ambil pada masa setahun mula-mula main Mesir sampai 4 tahun dah. Lupa banyak mana dah ibadat. Lupa banyak mana dah. Kau duk kera-kera tak apa deh tu. Kera mana. Banyak mana dah. Tu jadi rugi kita tu. Jadi rugi. Hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha. Bapa kata seperti kita luput waktu 2 jam. Ni, kita luput waktu 2 jam untuk beribadat. Kita kata ni 2 jam. Dan kita guna masa tu untuk berbuah-buah dengan sahabat kita. Ni masa ni 2 jam sebenarnya untuk ngaji, tapi kita guna masa tu untuk buangan sahabat kita. Ya kata. Maka kita hendak qada masa 2 jam tu dengan guna 2 jam lepas pada tu tak boleh. Kerana 2 jam lepas pada tu waktu untuk ibadat lain. Bukan waktu untuk apa ibadat hak ni dah, waktu untuk hak lain pula. Tu dah. 4 jam masalah taswir rupa ada 4 jam. 2 jam ni kita buat. Kita tak buat ibadat yang 2 jam ni kita pergi guna lewat 2 ni kita qada. Lalu tu kita buat peluk kecek, buat gitu 2 jam. Lepas pada 2 jam tu kita pergi qadakan amalan kita luput 2 jam saat ni. Qada 2 jam. Maka tak boleh qada. Sebab apa? Sebab 2 jam lepas pada tu adalah hak untuk ibadat lain pula. Kalau kita pergi ambil 2 jam tu pergi buat hak 2 jam ni, berarti ibadah hak lain pun kita luput pula. Jadi kalau luput semata, dia tak akan jadi sepenuh dah. Dia nak luput pergi semata. Tu jaga. Fala maraddalaha, dia kata. Maka tidak ada jenis kembali baginya, bagi at-ta'ah al-faitah tu. Fala maradda, marad dari mana? Fala radda gitu ya. Maka tidak ada jenis kembali baginya, bagi taat yang luput itu. Tak boleh kembali dah. Tak boleh kembali dah. Tu. Tulis itu betul, fala maradda tu. Buat rupa sikit. Seperti kita luput buat gitu. Seperti kita luput waktu 2 jam. Seperti kita luput waktu 2 jam untuk beribadat, dan gunakan masa itu untuk berbual-bual dan bercakap-cakap dengan kawan. Maka kita hendak qadakan masa 2 jam itu dengan digantikan 2 jam kemudian daripadanya. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kerana 2 jam yang baru ini, adalah hak khusus,
ada hak khusus untuk ibadat yang lain. Untuk ibadat yang lain. Tu nampak molek tu fala maraddah. Saya luput sembahyang subuh. Saya boleh qada? Qada boleh, hak tu hukukun fil awqat. Betul. Engkau boleh qada. Tapi nak tanya kata masa yang engkau guna qadakan subuh itu, sebenarnya waktu tu untuk benda lain tu. Engkau gantikan dengan qada subuh, sebenarnya hak tu waktu untuk benda lain. Kita luput banyak mana dah. Benar. Allah, bekalan kurang, bekalan kurang. Bekalan kurang. Tu dia. Oh, Masya-Allah, luput banyak kau kita ni, luput banyak dah. Tak tahu kata mana, banyak kau. Buah. Habis dengan buah, dengan tidur, dengan benda tu. Isikan dengan ibadat tak ada. Isikan dengan ibadat tak ada. Nak belakang ketinggian syurga, ketinggian dalam agama, tapi tidak ada tatbik, tidak ada jalan ni, tak ada usaha dah benda tu. Tu dia. Faman zafara biha, kata musannaf rahimahullah, faman zafira biha, maka siapa saja zafira yang mendapat ia man. Zafir ni mendapat ataupun mencapai atau berhasil, boleh kata belakang. Siapa yang mendapat ia dan mencapai ia dan berhasil ia man pihak dengannya bitta'ah. Siapa dia dapat menghasilkan dengan ketaatan, kata musannaf rahimahullah, siapa dapat buat taat walaupun seminit, walaupun 2 minit, walaupun 5 minit, walaupun 10 minit, siapa mendapatkan benda tu faqad faza, maka sungguhnya telah beruntunglah ia man tu. Beruntung dah. Maksud beruntung yakni pada hari kiamat nanti. Hari kiamat esok dia beruntung dah. Masya-Allah. Ahli syurga dah tu sesat. Ahli syurga dah sesat. Duduk dalam syurga dah tu paling sesat telik. Dia tengok ingat ke masa dunia ni, dia paling sesat pula. Sesat kan no? Sesat di atas masa hak luput daripada dunia ni. Duduk dekat dalam syurga dah dia sesat lagi. Sesat lagi mana? Sesat kata, kalau masa 2 jam tu aku buat ibadat kepada Allah dah, aku boleh pengkat lebih pada ni lagi dalam syurga. Aku dah tahu ni dah. Sesat juga. Ahli syurga tu sesat lagi. Sesat akah di atas masa yang luput ibadat tu. Kalau aku tak tidur masa 3 jam tu dah, Allah Ta'ala akan wikul lebih pada ni lagi, pangkat tinggi pada ni lagi. Ni boleh kau dah ni sebab luput banyak tu. Dalam keadaan ahli syurga tu sesat lagi. Sesat lagi. Yang kata nanti syurga tengok sikit lagi tahu. Sebab kita ngaji ni, klik rumah boleh tahu lah. Klik rumah boleh tahu lah dah. Oh, sesat masa tahun tu khaduk main keting ya. Kalau ngaji, ya Allah, aku tak duduk lagu ni. Dia mau tak ngajar kat sekolah masalah. Duk ngajar kelas apa? Kelas 4, kelas 5, kelas 4, kelas 5. Duk pergi mana apa? Ada akhlak, ada peko. Nak naik kelas tinggi tak boleh. Nak naik kelas tinggi tak boleh. Nak top kelas tinggi kelas 9, kelas 10, dia tak ada modal nak mengajar orang. Modal tak ada. Kalau paling sesat kalau itu ngaji rajin sikit. Kalau tahun tu keduk ngaji, tak keteng. Boleh duduk tinggi lagi. Tu duduk sesat juga. Tu kau kira dunia tu hak tu. Orang dunia ya tu. Akhirat lebih lagi. Lebih lagi. Usaha sikit lah. Usaha sikit. Tu dia. Tak buat kawan barung lagi. Halah.
Warung lagi deh, warung lagi, warung. Nak mati bila dia tahu. Dia tahu nak mati bila. Nak mati bila. Walaupun tak mati lagi pun, kekuatan tu ada sampai bila dia tahu. Dia tahu. Ni dia mula dah dulu lima tu mula sakit lutut, sakit urat mari dah. Tu kekuatan Allah Taala tarik kelik dah. Dia dah tahu. Mula sakit belakang mana tak kena dah. Nak dem mayar rakaat berapa puluh rakaat. Kalau duk tahu tu. Lepas tu sikit lagi nak pada mana? Kalau kerah lagi. Tak apa rungi. Nak kerah apa lama mana? Asal. Cuba tengok. Tak jom sujud kepada Allah Taala walaupun 2 rakaat. Tak jom. Tak nanti bila. Sebenarnya syukur tu. Sebenarnya semaya tu bukan apa dah. Syukur atas nikmat tu hewi kita dah makan minum hari tu pun nak buat tak boleh. Buat tak boleh. Tu sebab tu Musa ni kata siapa dapat ibadat walaupun seminit, dia tu dapat buntung dah hari kiamat esok. Untung dah. Wa sa'ada abadal abidina. Dan atas pada faza. Faqad faza yakni wa sa'ada, dan sungguhnya telah bertuah ia. Maksud bertuah ni berbahagia ia seorang tu. Tu dalil kata wa sa'ada ay bi liqa'illahi ta'ala fil jannah. Allahu akbar. Kita ni tu hendak izin we boleh tengok dia dah. Duk malah gini. Malah gini. Boleh tengok dia dah. Dalam syurga tu sebesar-besar nikmat syurga melihat wajah Allah, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tidak membagikan nikmat yang lain dah dari dalam syurga selain daripada melihat zatnya, cukup dah untuk kita. Sebesar-besar nikmat syurga melihat zat Tuhan. Pada hari kiamat esok. Cukup dah. Tu nikmat syurga yang paling besar sekali tu. Tengok dalam penawar bagi hati. Sebesar badan nikmat syurga dah tu dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan nak izin ke tak kita melihat zatnya, sedangkan mata kita ada penuh dengan melihatkan benda maksiat. Tuhan nak izin ke tak tangan kita mencapaikan nikmat dan buah kayu syurga, sedangkan tangan kita ada mencapaikan maksiat. Tuhan nak izin ke tak mulut kita dapat berbuah-buah dengan ahli syurga, berbuah dengan para anbiya, para syuhada, berbuah dengan Allah Subhanahu wa taala syurga, sedangkan mulut kita sentiasa caci maki orang. Gitu. Tu. Maka kena sentiasa dalam keadaan ibadat gitu, barulah kita dapat bertua dan berbahagia. Abadan abidina wa dahrad dahirina, dia kata. Selalu telah berbahagialah abadan abidin, takluk pada sa'adah. Ia akan beruntung, ia akan bertuah, berbahagia abadan abidin. Apa abadan abidin? Abadan abidin tu apa? Kalau Tok Dala dia kata abadan abidin maknanya selama masa orang selama masa orang yang ada dalam masa itu ada. Abadan abidin. Apa makna? Selama mana? Begini. Abadan abidin. Jadi selama mana? Selama mana ada orang di dalam masa itu. Tu abadan abidin. Makna terjemah ayat gitu. Selama mana ada orang dalam masa itu. Selama mana ada orang dalam masa. Lepas tu lah ni, ada ke sunyi orang daripada masa? Tak ada. Lepas pada ni, manusia tidak akan sunyi pada masa. Pada tiap-tiap masa sentiasa ada manusia. Lalu tu maksud dengan sini dengan mana? Selama-lama lah. Jadi selama-lamanya tu abadan abidin. Abad ni selama-lama. Al-abidin, orang yang berkekalan, orang yang selama-lama. Dia kecek kena. Selama orang yang ada dalam masa itu ada. Kok tu dia kecek. InsyaAllah. Selama masa ada orang dalam masa itu. Selama mana
berkekalan manusia dalam masa. Mana gitu. Itu makna. Apa maksud? Yakni selama-lama lah, kerana tidak ada satu masa pun yang disunyi daripada manusia. Orang akan sentiasa dalam masa. Tu lepas pada selama-lamanya. Maka ala kulihan dengan makna selama-lama, berkekalan. Dapat bertuah dan berbahagia selama-lamanya. Selama-lama. Lapas selama-lama. Masya Allah. Selama-lama. Bahasa Melayu. Bukan selama. Kalau selama saja kait lagi. Selama mana? Selama 5 tahun, selama 7 tahun, selama 10 tahun, selama 100 tahun, selama 1000 tahun. Tak, selama-lama. Selama-lama. Bila berulang-ulang lapar, makna lain lah. Makna lain. Dia tu kira tengok selama-lama. Kita duduk dunia ni selama-lama tak? Tak. Selama 90 tahun dah lah ajar kita. Selama 70 tahun je ajar kita. Bukan selama-lama. Tapi lah akhirat bukan selama 7 tahun, 70 tahun, 1 tahun tak. Selama lamanya. Pak, hidup ni Allah panak tukar. Bal tu'siruna hayatad dunya. Dia kata. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu dah jadi baik dengan dunia tu lagi. Tu al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairul amala. Ada galik ni tu. Dah. Sebab tu yang itu sangat wala tuti'mal aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sudah taat sangatlah mereka yang kami sudah melalaikan hati mereka daripada ingat kami. Jangan taatkan mereka. Kalau kita taat mereka, kita akan jadi sia-sia pula serta mereka. Dia pun nak harap kita neraka, kita nak turut ke? Boleh. Tang khai tang man. Masalah syirik akhirat ni. Dunia pakat bantu-membantu, akhirat masing-masing nafsi-nafsi. Dunia pakat bantu-membantu, akhirat nafsi-nafsi. Tak boleh aku tak tolongmu dah. Tak akan tolong dah. Masing-masing cari. Tidak ada seorang pun bangun pada hari kiamat esok dan berkata, aku nak tolong dia tu jani. Malaikat Nabi Muhammad seorang ya. Allah Ta'ala wik kelebihan dia sampai kepada umatku. Orang lain, hatta Nabi yang lain pun nafsi. Nabi Adam bangun pak tu lelaki masuk, siap aku, nafsi, pulang bunuh. Nabi lain tu semua duk sibuk diri belakang. Tak ada siapa dia gaduh orang lain dah. Nabi tu, Nabi Muhammad seorang je. Kita lebih lagi ya. Usaha sikit dah. Wadah Raddahirin pun tafsir situ juga. Wadah Raddahirin atau pada abadan abidin. Tafsir makna tu atau tafsir namanya. Allahumma salli ala sayyidina. Tu dia. Kalau gitu Musannif kata saat ni siapa yang mendapatkan ibadat walaupun satu ketika, dia akan dapat bertuah besar. Ingat molek kiamat esok. Kalau buat semiskala zarratin pun dia akan boleh tengok. Syarran yara, khairan pun yara. Kalau kebahagiaan dia pun nampak benda tu. Kalau kejahatan walaupun setik kuku, sebesar tik kuku pun akan nampak. Ni kan sedap. Tak apa. Yang ni usaha jalan ibadat semata kan. Ibadat semata. Masya-Allah. Enak orang dulu buat gitu dah. Kalau kek rumah sikit lagi, kek rumah nak buat tu buat ni. Dia buat mari lama dah buat ni misalnya. Benda tu buat mari lama dah. Apa nama? Ikutlah apa-apa saja. Masya Allah, benda yang jadi tak Masya Allah. Wa man fatahu zalika khasira. Wa man fatahu, maka siapa
barang siapa, kalau kita pakai man syartiyah bermakna maka barang siapa pun, tu kalau kita pakai man apa nama, kalau kita pakai man mausul mubtada, maka mereka yang bakal gitu ya. Ikutlah. Wa man fatahu, dan siapa-siapa pun fatahu yang luput akan dia, akan man luput zalika oleh dimakian itu, zalika al-mazkuru minat ta'at, al-mazkur minat ta'at, siapa yang luput akan dia oleh dimakian. Ingat molek masalah fata ni, fa'il bagi fata bukan orang. Fa'il fata tu kena kepada perbuatan. Adapun maf'ul bagi fata tu kena ke orang. Ingat molek kita nak tukar semua fata kadang luput ia seorang akan dia akan benar. Tak. Masalah fata yang luput tu benda. Maf'ul bagi fata tu baru kena ke orang. Tak molek di situ. Maka barang siapa yang luput akan dia, akan barang siapa tu luput akan dia oleh yang tersebut daripada taat. Siapa dia pergi luputkan taat, taat tu luput ke dia, maknanya dia tak ada buat ibadah, tak ada buat taat, tak ada. Siapa yang luput taat, sebab kita luput. Allahu Akbar. Siapa yang luput akan dia oleh dimakian? Jawabnya khasira, nascaya rugi ia man, rugi pada hari kiamat esok, rugi khasiral ma'al khasirina. Allah, rugi ia berserta dengan segala mereka yang rugi. Dalam ayat apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Dalam surah Al-Kahfi akhir-akhir ya. Qul, katakanlah Muhammad, royak kepada umat, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak kedak aku nak royak kepada kamu tentang kelakuan siapa yang terlebih rugi sekali di segi amalan. Bil akhsarin a'mala, nisbah amalan. Mereka mana pihak orang rugi sekali? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang jadi sia-sia amalan mereka pada waktu dunia, dalam keadaan mereka sangka kata mereka dah buat kerja benda molek. Duk wasa kita dah buat benda molek, padahal benda kita buat tu sia-sia je. Tu orang rugi orang rugi sekali. Duk rasa kata molek dah tu. Hak tu baik, hak tu molek, hak tu baik, hak tu molek. Hakikatnya sia-sia benda tu. Tu orang rugi. Okey, dia tu buat baik, kawan buat baik. Okey, hakikat tak rugi. Tu orang hak rugi sekali. Tu yang cerita. Rugi sekali. Maka kita tak say masuk dalam kalangan orang rugi gitu. Tak say masuk dalam kalangan orang rugi. Habis itu wahalaka ma'al halikina, atas pada khasirah, dan telah binasa ia man tu hak luputkan ibadat dan taat tadi tu, binasa pada hari kiamat esok, binasa ma'an halikin, serta mereka yang binasa. Ni orang panggil binasa yang hakiki. Binasa hakiki. Rumah kena bakar di api, terbakar api, tak binasa lagi, tak binasa hakiki lagi. Kita nak buat mutu, balik mutu, patah tangan, patah lutut, gapo, patah kaki, bukan binasa yang hakiki. Binasa yang hakiki duk dengan puak binasa lagi kiamat esok. Tu binasa yang hakiki. Nak ke gitu. Wal iazubillah min zalik, wal iazubillah. Tak nak. وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا.
malaikat hamak puak orang kafir kepada neraka Jahannam sepuak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idza ja'uha, sehingga bila mereka sampai ke neraka Jahannam, futihat abwabuha, pintu pun buka siap. Cedek untuk kedatangan mereka. Marhaban, ahlan wa sahlan. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, malaikat Zabaniyah yang turun pergi jaga pintu tu kata, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang puak rasul-rasul dari kalangan kamu, yatluna alaikum ayati rabbikum, tak ada ke puak guru-guru atau puak rasul-rasul hatta ada kepada kamu baca ayat Quran kamu dengar, tidak ke puak bapa-bapa, tidak ke puak syekh-syekh duk mengajar kamu. Lepas tu, tidakkah mereka itu menakutikan tentang tibanya hari kiamat hari ni? Malaikat Zabaniyah tanya, mu tak bisa dengar kata mu kena tepuh hari baik ni kan? Qalu bala, dia kata hanguk bala, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akhirnya hamak jet turun neraka Jahannam, seko. Saya kata wa bisa maswal mutakabbirin, tu sejahat-jahat tempat orang takabur duduk. Takabur sangat di dunia, tak sewa amal ibadat tu tak setunduk kepada tu tak setunduk kepada hukum Allah Taala tu takabur sangat, tu sejahat-jahat tempat duduknya. Tu dah. Wal yazbillah min zalik. Maka kalau itu musannif kata fasara hadzal khatbu izan wallahi mu'dalan, sumpah. Fasara ni taprek pada zafirah, tetakala siapa yang mendapatkan ibadat, orang itulah beruntung dan bertuah yang sebenar-benarnya. Siapa yang luput ibadat, ia itulah rugi serta orang rugi yang hakikinya. Taprek situ, fasara, maka jadilah hadzal khatbu, maka jadilah ini urusan yang penting ni. Al-khatbu tu urusan yang penting. Tu Ropok tu isim sara tu dah. Mu'dalan depan tu khabar sara. Fa ifasara hadzal khatbu, maka jadilah ini urusan. Al-khatbu ni urusan yang penting. Maksud urusan penting wa huwa umurul ibadah. Umurul ibadah. Tu makna al-khatbu ai wa huwa umurul ibadati wal a'mali lil akhirah. Wa huwa umurul ibadah wal a'mal lil akhirah. Makna al-khatbu. Khatbu tu kena kepada urusan yang penting-penting, pekerjaan yang muhim-muhim. Tu kena ke hak ni dah, ada kecek ni dah. Bab masalah ibadat, masalah beramal untuk akhirat. Kata hadzal khatbu. Itu musannif kata, bila kalau siapa dapat ibadat, dia tu akan dapat buntung yang sebenar. Siapa dia luput ibadat, ia tu akan bersama dengan orang yang binasa di kiamat esok. Kalau gitu, maka jadilah ini urusan yang penting ni, urusan ibadat ini izan pada ketika tu. Apa izan? Izan dalam ada tak? Izan mana izan? Ai idza kana al-'abdu dha'ifan. Tu dia. Nak rojak itu izan tu izan mana? Tanwin tu tanwin iwad ganti daripada mudhaf. Asalnya ataupun idza kana al-'abdu dha'ifan waz zamanu sa'ban ila akhirih. Tu izan kena tulis molek tu. Izan jadi idza kana al-'abdu dha'ifan waz zamanu sa'ban ila akhirih. Habis. Maka adalah pekerjaan urusan ini pada ketika itu. Ketika mana? Ketika adalah hamba itu sangat doa, masa pun kau susah, pekerjaan agama pun semakin hari semakin kurang. Ketika tu adalah urusan ibadat ini, wallahi demi Allah, benda ni mu'dalan. Mu'dal. Misalnya kata mu'dal, pekerjaan yang disusah akan dia. Mu'dalan, pekerjaan yang disusah akan dia dan kira bersangatan akan dia.
Kalau kita baca muqdalan pun boleh, tapi kalau kita baca muqdilan pun boleh juga dah. Kalau baca muqdilan pun sah. Kalau kita baca muqdilan dengan makna yang mempayahkan dan menyusahkan kita. Itu makna muqdilan. Ini yang mempayahkan dan menyusahkan kita untuk menuju kepada Allah. Itu muqdil. Kalau kita baca muqdal dengan isim maf'ul boleh, dengan makna pekerjaan yang disusahkan dia dan dibersangatkan dia. Mana gitu. Pakai isim maf'ul. Boleh baca dua. Tu. Makna tak apalah, maksud sama. Kalau kita baca mana pun jadi akan keluar natijah tu juga. Habis kalau gitu susah weh, bukan senang. Bukan senang. Lebih lagi orang baru tupu dalam medan ni. Jangan kata apa, orang yang tak mengaji tasawuf, ngaji semata-mata fiqh. Orang ngaji fiqh pun paling mengejek ilmu tasawuf. Dia ni fakih, bila reti hukum fiqh, dia tengok orang tasawuf tu dia mengejek pula. Buat nyebeh. Tu mereka tertipu dengan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala ujikan mereka dengan ilmu. Akhir sekalinya ilmu tu memfitnahkan diri dia sendiri. Maka Tok Dala kata, Tok fiqh pun kalau tak ada tepuh dalam bab ni, dikirakan sebagai orang awam juga, walaupun alim dalam fiqh. Baca mahagilah Fathul Wahab, baca mahagi i'ana, baca apa, tapi tak ada boleh jalan, kena jalan ibadat. Sahabat waktu semaya doknek mensupo je, masuk dia orang awam juga. Masuk dia awam juga. Tu. Dia bukan berarti lagi. Sebab Imam Ghazali tu tengok. Tu. Kena jaga diri masing-masing. Lebih lagi orang ngaji fiqh tu takabur sangat. Takabur, kalau tak jaga orang tasawuf, takabur, Allah, takabur. Takabur, sifat takabur tak kena buat gitu. Tengok orang buat ibadat sikit, tengok tu keadaan sikit, hukum tu tak itu tu. Apa gitu? Asal mula nak cerita nak kata kat orang. Kata kat orang. Tu jaga molek. Sebab tu mula berwasing kata, kita ngaji apa-apa pun mesti ada tasawuf. Ngaji fiqh pun kena ada tasawuf, kena ada tasawuf. Ngaji usuluddin pun kena ada tasawuf. Ngaji nahwu pun kena ada tasawuf. Ngaji sarah pun kena ada tasawuf. Ngaji segala ilmu kena ada tasawuf. Sebab bila tak ada tasawuf, selerok habis segala ilmu kita ngaji. Ngaji nahwu tak ada tasawuf, mula membaca tak kena barang itu. Sebenarnya kena baca gini wajahnya. Salah barang. Oh, tak ngaji nahwu mana mau? La ilaha illallah. Piyah hajar tok nahwu mana suruh hajar mu kata kat orang lagu tu. Panas suara sikit. Tasrih tak kena tu, tak kena tu. Salah tasrih tu, kena cegit tu. Mula mari. Piyah tok suara mana suruh hajar mu kata orang lagu tu. Ngaji balarah, ngaji bayar, penuh bayar, tak kabur. Kecek tak balarah, kata mu. Tak reti, orang kecek ada jadi tasbih sikit tak warna, tak faham. Allah, biar tu ajar kita nak kata kat orang ni sebab kita ngaji waktu aja. Sebab tu selerok kalau tidak ada tasawuf, walaupun ilmu apa-apa. Hatta ilmu tasawuf kena ada tasawuf. Ngaji tasawuf ada tasawuf juga. Lagu mana? Ngaji tasawuf kata kat orang. Mung ni tak ada tasawuf. Mung tak ada tasawuf mung. Kata ke orang tu isyarat kata, hak kata pun tak ada tasawuf. Dia tak faham lagi jalan ibadah. Tu nak wayak kata sok wa'run dan sok bun sangat jalan ini. Bukan mudah, tujuh aqabah tu bukan lalu mudah. Lalu mudah. Tu ciwit ke depan kita. Jiwa kita tu depan hak kita dah. Dan masa tujuh lakah tu, kalau rebah mati. Dan tujuh aqabah tu, yang selamatnya orang lepas tujuh aqabah tu je. Selama doa tu tidak ada jamin keselamatan. Mati dengan mati je. Tu. Tu situ.
Ni tak tahu lagi ni apa. Oi, kalau ngaji kitab ni boleh korek tahu bih. Allah, kita ada jalan mari semua ni dah. Oh, masya-Allah dulunya. Dulu duk fikir boleh. Begini. Ni nak ubati kita. Allahu akbar walillahi. Jaga molek oi. Lebih lagi ngaji agama. Ustaz pula. Baru klik Mesir. Reti banyak kawan kilah tu kilah ni. Bila tak ada kilah. Mu tak ngaji mu corona agak mai. Corona lah. Hafik mu corona. Tu kilah banyak tu masalah tu. Kilah tu kita tukang ni kau nak menunjuk ke orang pula kata kita mana. Kita mana? Ilmu tu mudarat diri. Wa niyazubillah min zalik. Tidak ada manfaat. Mudah-mudahan kita ada doa tiap malam tu jadi manfaat hati kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinna. Mudah-mudahan jadi manfaat hati. Doa. Allahumma hdina bihuda. Ya Allah, hidayatkanlah kami dengan sebab hidayat Engkau. Ya Allah, tunjukkan kami. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha. Jadikanlah kami orang yang segera untuk menuju kepada keredaan-Mu ya Allah. Sebut kata benda tu tereta selalu lagi. Tak ada lain. Mimman yusari'u fi ridha wala taj'al apa? Tak mai. Wala tuwallina waliyan siwa. Janganlah melantikkan akan ketua menguasai atas jangan melantikkan ketua yang menguasai kami selain daripada Engkau. Jadi Engkau jadi ketua kita. Mung dia pemimpin kami ya Allah. Jangan biar orang lain menguasai kita. Engkau ya Allah sebagai ketua kita. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Jangan jadikan kami daripada orang yang menyalahi suruhan Engkau ya Allah dan derhaka kepada Engkau ya Allah. Doa semua mudah-mudahan jadi manfaat. Ni tak malah pula dia siapa ya kira jadi adat. Dia bukan kira sebagai ibadat. Doa tu ibadat. Niat jadi ibadat. Barulah baca molek sikit. Ni niat jadi adat gitu. Ya baca ngongeng-ngongeng gitu ya. Yang adat lepas ngaji. Sebab tu dia baca mudah-mudah. Dia tak tahu tak isi kandungan tu ulama sudah buat bermanfaat untuk diri kita. Awal-awal lagi Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Apa hak mengajar kepada aku ya Allah, beri jadi manfaat benda tu. Jangan jadi selerak diriku dengan sebab ilmu tu. Sebab ilmu yang takut tu klik sikit lagi. Macam-macam. Lebih lagi temu orang jahil pula. Orang awam biasa pula tak reti pula. Mula nak tunjuk singgah lalu kita. Yang singgah lalu dah kita reti sikit banyak ni. Jaga hati molek. Besar. Orang ada isi ni, dia support tu sentiasa misal support dengan itu tu apa? Padi. Padi dia berisi sentiasa tunduk ke tanah. Kalau padi tu hampa tidak ada isi akan naik gitu. Hak duk naik tinggi-tinggi tu bukan ada isi. Hak tunduk ke tanah itulah padi yang berisi. Maka kita boleh tengok kata ada orang tu ada isi ke tak ada isi. Tengok dia tunduk ke tanah ke dia tengok lagi. Tengok boleh tahu. Kalau kecek sedap gitu kata isi tu tak sampai lagi. Qul yazubillah min zalik. Habis itu dah. Ya Allah. Kalau itu musannif kata wal khataru aziman atau atas pada al khatbu hadzal khatbu, maka adalah urusan penting ni sangat susah, sangat sukar untuk kita lakukan. Wal khataru, dan adalah ini bahaya ni, kebahayaan ini aziman, besar ia. Al khatar ay fil ibadah, ini kebahayaan dalam ibadat ini sangat besar. Tu bahaya semua masalah ni. Bahaya. Allah Akbar. Jaga hati tu payah sekali.
Lagu hati bayar sekali. Walizalika az-zaman yaqsidu hadha at-tariqa wa qalla thumma azza minal qasidina man yaslukuhu summa azza minas salikina man yasilu ilal maqsudi wa yazfaru bil matlubi. Allah Akbar. Walizalika, maka kerana demikianlah, lidzalika ay likauni hadzal khatbi mu'dalan. Lidzalik, tu walizalika ay likauni hadzal khatbi mu'dalan wal khatari aziman. Tu lidzalika. Walizalika, dan kerana demikian, kerana keadaan urusan penting ini mu'dalan, sangat disukari. Wal khatari adalah bahayanya aziman, besar. Sebab ni, kerana kini dah. Sebab jadi susah sangat nak pergi ni. Az-zamai yaqsidu hadha at-tariqa, sedikit mereka yang menuju ia Yaman, menghadap ia Yaman, menghadap hadha at-tariqa, akan ini jalan. Sikit orang nak jalan, hadap berjalan ni. Tak banyak. Banyak lagi duk sanggup, duk luar-luar pakai. Nak masuk dalam jalan ni, jaga. Musa ni kata, kipa. Sebab apa? Sebab susah sangat jalan ni. Kerana ni, az-zaman yaqsidu hadha at-tariq, sedikit oleh mereka, sedikit oleh mereka yang qasad ia, menghadap ia, menuju ia Yaman, menuju akan ini tariq. Maksud hadha at-tariq ay tariqal ibadah atau tariqal akhirah. Sikit. Apabila ditanya mereka, adakah kamu ingin untuk masuk syurga? Jawab, jo, no. Tapi sikit saja mereka yang menghadap kepada jalan kepada syurga. Nak tak pergi ke syurga? No. Tapi nak jalan pergi ke syurga tu tak ada orang nak hadap. Mulut nak belakang tapi nak hadap. Nak alim tak? No. Nak jadi tok guru tak? Nak jadi ulama tak? Nak jadi ilmu banyak tak? Nak. Tapi sikit nak hadap tu jalan mengaji. Sikit hadap untuk jalan, cari jalan mengaji. Sikit. Bukan mudah. Ni kita hak duk Mesir dah, Allah Ta'ala taufik, takdir hidup dalam lubuk ilmu dah. Tu pun duk takwil 1, 2, 3 untuk nak mengaji. Lepas tu mereka hak tak diberi pergi ke mana Mesir, duk kampung-kampung jauh lagi. Ajak pergi mengaji, delu. Sejak duk buka 24 jam, jaga. Week raya penuh. Buka masa-masa je penuh. Sejak masuk free ya, tak kena bayar tiket. Tak kena bayar tiket. Tak ada nak masuk. Tengok raya 40, 50, 81 penuh. Ini mudah. Jalan nak hadap tu, jaga orang nak hadap perjalanan ni. Jaga. Allah, hak tu lah perlu kita kena jaga diri kita, terbiah diri kita. Tu habis. Dah sikit mereka hadap jalan ni. Wa qallam thumma azza. Lockdown. Dalam keadaan sikit orang yang menghadap jalan ni, ada lagi sikit pada tu lagi. Wa qalla, dan sedikit. Thumma azza, kemudian jarang. Jadi takkid iaitu summa tu. Qalla wa azza tu makna lebih kurang tu. Wa qalla, dan sedikit. Kemudian jarang. May yaslukuhu, tu pakai bagi qalla. Sedikitlah dan jaranglah. May yaslukuhu, mereka yang menjalan ia Yaman, hu akan hadzal tariq. Hak nak jalan tu pun sedikit pula. Han keadaan man tu minal qasidin, han muqaddam, daripada kalangan yang menuju, daripada kalangan mereka yang menuju. Faham tak? Nak hadap tu sikit dah.
Cari siapa nak pergi ke jalan akhirat, nak hadap pergi tu sikit dah. Hadap pergi sikit dah. Lepas tu ada juga bila kata sikit yang menghadap ke jalan tu, bukan tak ada langsung, ada yang hadap tapi sikit. Nak hadap pergi tu sikit. Lepas tu dalam keadaan tu, beberapa orang yang hadap tu pun nak berjalan tu pula tak ada, sikit pula. Hadap dah tapi nak jalan penuh dia tu sikit pula. Ustaz dia kata, nak mula. Mula dah. Nak ngaji mula kira amal ibadat, nak buat ibadat, nak jalan terus gitu pun sikit pula. Hai dah. Orang nak duk tak jalan tu sikit dah. Nak mari tak duk tak batas tu sikit dah. Dalam keadaan sikit tak batas tu, nak jalan tak batas tu sikit pula. Nak pergi tu, nak pergi. Patut tengok situ. Kalau sikit pula nak start motor pergi tu sikit. Duk atas dah tu. Hak nak hadap mari atas batas tu sikit lagi. Sikit dah tu nak hadap mari duk atas batas tu. Sikit dah. Hak duk atas batas dah ni, nak hadap jalan lagi, start motor pergi tu. Sikit pula Musana kata. Azza minal qasidina may yaslukuhu. Tu. Kadang-kadang mula nak hadap dah, tapi kena tarik di setel, kena heret, tak sempat. Setel tarik klik. Setel buat daya macam-macam, akhirnya tak jadi jalan. Tak jadi berjalan. Supaya bab ngaji ni, saya rasa lagu itulah. Dalam Mesir ni banyak mereka yang hati dan bersemangat untuk nak ngaji dah. Puasa nak ngaji dah, nampak dia mau ngaji lakon. Nak dah. Tu qasad dah orang panggil. Tapi qasad tu nak jalan tu pun jarang pula dah. Tak apa tu dia insya-Allah. Hak pesi insya-Allah pun ramai. Insya-Allah ramai. Lepas tu azza lagi mereka hak nak ngaji tu pun azza dah. Tu hak nak ngaji. Kawan mari ni, mari nak ambil bahasa ya. Ni lurah. Mula-mula nak ngaji tapi mari sini kena daya di syaitan iblis pergi nak ambil lurah ya sini. Masya-Allah Mesir ni kuat ni. Budaan tu sangat kuat Mesir. Budaan sangat kuat. Jaga diri masing-masing lah. Jangan tergelar dalam laut ni. Bawa piping perahu kita masing-masing hadap sampai ke tebing sana boleh. Ke rumah ni. Yang tergelar tengah jalan ni. Omok dia sangat kuat di laut Mesir. Omok dia sangat kuat. Habis. Summa azza, kemudian sedikit pula Musa ni kata, sedikit pula minas salikina may yasilu ilal maqsud. Allah. Kemudian sedikit pula mereka yang sampai ia mereka tu sampai ilal maksud, kepada maksud dia. Maksud di sini yakni ila ma'rifatillah, sampai kepada makrifat Allah tu sikit pula. Han keadaan may yasilu tu minas salikin, itu bahan muqaddam semua tu. Kemudian sedikit pula dari kalangan orang yang berjalan tu mereka yang sampai ia kepada maksudnya. Hak setak mutu jalan dah pun, hak nak sapa tu sikit pula. Minyak habis tengah jalan. Minyak habis tengah jalan, enjin punah macam-macam tengah jalan tu. Akobah dia macam-macam. Tayar bocor. Tayar bocor. Tak siapa, tayar bocor lah. Minyak habis lah. Macam-macam. Semua macam Allah. Tu sikit pula mereka sampai kepada maksud. Mudah-mudahan kita semua sampai ke maksud kita. Sampai ke maksud semua. Yasilu ilal maksud. Dalam ada dah maksud tu. Maksud dengan maksud tu apa? Alladhi huwal qurbu minallahi ta'ala. Hampir dengan Allah. Tapi guru kata ilal maksud ay ila ma'rifatillahi khassatan, sampai kepada mengenal Allah dengan cara khusus. Tu dia. Jadi tak kenal Tuhan tu kenal belakang dah, ngaji sifat 20 belakang dah. Tapi kenal dengan cara khas tu.
hak tu tak akan sampai melainkan dengan cara mujahadah diri. Maka hak itulah maksud segala saliknya. Situ yang maksud segala salik. Allahu Akbar. Wa yazfaru bil matlubi pada yasilu. Sedikit juga mereka yang mendapat, mereka mendapat akan tuntutannya. Bo tu boleh kata bo takdiyah tu. Bo takdiyah ya, bo tu mutaddi. Tu yang mutaddi dengan bo. Maka sini kita tak kena bermakna bo dah lah, pakai mana akan gitu ya. Dan sedikit mereka yang mendapat ia akan tuntutan, akan perkara yang dituntut tu. Ya ge hak dia mana. Masya-Allah. Hak masuk tapo dalam gua ke bukit tu. Hadap mula-mula naik ke bukit tu, macam-macam kosak tu. Hak kosak akan Allah Taala berapa orang? Tengok lah, aku nak pergi ngamal. Mudah-mudahan dapat benda tu benda ni. Lagi ngamal. Tu Hawi dapat benda tu benda ni pelat-pelat. Tu temung apa burung jatuh mari. Burung atas langit tu, burung apa orang panggil? Burung apa? Jenawasih apa tu mau. Hak kata suku sare, hak sare atas belakang tu. Ya burung tu tak akan jijak kepada muka bumi ni. Sentiasa terbang di atas langit. Burung tu Allah Ta'ala jadikan khusus. Tu tak lejak. Bila dia jijak atas bumi, hari itulah dia mati. Hari yang mati tu hari yang jijak atas bumi. Lepas tu sarang dia atas belakang dia. Hak perempuan, hak jantan tu di belakang dia tu cepat sarang dah. Pina telur dah tu. Allah Maha Kuasa dah. Saya tengok tak jenis burung tu. Burung tu. Allahumma salli ala. Ni puak-puak ngamal tu dia jatuh buk mai. Dia boleh burung tu segala hikmah dapat Allah Taala beri. Benda kompleks sikit. Seolah kata orang panggil tangga tak kering lah. Tangga tak kering, duk basah semua lah tangga tu. Betul kata gitu. Tu puak mengamal. Dia mengamal. Nak zikir kepada Allah, zikrullah atas bukit. Berapa ribu kilo gitu gini untuk dapat benda tu ya tu Hawi. Boleh? Buk jatuh ni. Itu hai dah. Bu apa ni Senawasih mana? Apa nama? Payah panggil nama ya. Burung apa? Cenderawasih. Jangan tengok bisa tengok dah. Tapi hok mapolah. Hok jatuh. Hok jatuh mari tu dia mau jauh tu boleh pakak gaya masa tu. Tu. Dia tak itu. Dia tak busuk dan dia tak hancur. Dia tak hancur ibu tu. Kalau dia mati benda kerah gitu, tak akan hancur banyak dia. Kebelakang lah kau. Tu pun kosat akan Allah siapa? Nak jadi bomo, nak ngamal nak jadi bomo, jadi bomo semua. Macam-macam. Hak mengamal tu pula tak sampai ke maksud, kerana mereka bukan nak situ maksud dia. Maksud dia nak ke benda lain tu hawi maksud lain. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Ya niat mana tu hawi tu. Jaga molek kita sendiri pun. Baca wirid tu jadi sebab itulah aurat-aurat semua tu Syekh tak akan kita tumpu kepada kelebihan dia. Kalau kita tumpu kelebihan, kita akan sesat dalam tarik kita, akan sesat dalam suluk kita, akan sesat jalan. Kalau kita tak akan sampai ke maksud kita. Sampai ke maksud. Baca Hizbul Bahri. Kalau kita duduk zaman dulu pun sentiasa kebiasaan lah tariqah Ba'alawiyah. Ba'alawi ni dia ada wirid tu, wirid Habib Ummah, Habib Habaib tu, dia ada Hizbul Bahri lah tu. Hizbul Bahri lepas pada sembahyang asar, lepas pada asar baca surah Al-Waqiah, lepas pada Waqiah baca apa? Doa surah Waqiah, lepas surah Waqiah baca Hizbul Bahri. Baca. Tapi bila tengok lagi kitab Al-Mulumatul Arab pula sebut dengan khasiat ni, hak tu bukan dia. Tu. Jangan dia niat gitu. Niat gitu ni dia gila tu gitu. Hizbul Bahri nak buat dia gila orang tu kini. Dia kosak benda lain daripada Allah Ta'ala.
rosak benda lain daripada Allah Ta'ala. Kita duk baca dia tak ada popeh, duk baca je dia kita tak kena-kena. Mula nak mengamal sikit panas lalu nanti. Jadi rima orang tu macam-macam dah tengok kelakuan. Jadi rima lompat dekat pagar, lompat yang boleh buat. Tuan tak ada apa-apa, tapi sepuluh rima dah duduk tadi ni boleh. Angin je tu lekat tadi ni. Buat amalan tu. Dia amal untuk apa? Sesat dalam tarik dah, dalam suluk. Sesat jalan apa ni, tak sampai ke maksud, tak sampai ke maksud. Dia macam-macam godaan tengah jalan tu, banyak godaan syaitan iblis. Sebab tu lah aqabah pertama, aqabatul ilmi. Tak kenal Tuhan, tak gerti cara fiqh hak wajib berduit, tak kenal cara fikir hati lebih kurang, nak salik tak boleh, nak suluk tak boleh, sesat. Hanyut di iblis lalu dah. Sebab tu ni aqabatul ilmi. Depan lagi Imam Ghazali sebut juga hak wajib kada farduin dari segi usuluddin. Lepas tu fiqh ala qadah. Tu kalau tak kena hak ni, sesat oleh jalan ni. Iblis mari lalu. Waliyazbillah min zalik. Dah wa yazfaru bil matlub, dan sedikit mereka yang mendapatkan akan tuntutan itu. Wahum, padahal bermula mereka itu may yasilu idan maksud ni. Padahal mereka itu, mereka yang sampai kepada maksud ni, mereka itulah ialah al-a'azzu al-a'izzatu. Tu khabar. Padahal bermula mereka itu, mereka yang sampai ke maksud, orang dah sapa-sapa, mereka yang dah sampai kepada Allah, mereka yang sampai kepada maksud, iaitu dapat mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusus-khususnya. Mereka itulah al-a'izzatu, orang yang mulia. Tu orang mulia sebenarnya. Tu a'izzah, orang-orang yang mulia. Alladzina istafahumullah, mereka yang memilih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Mereka itulah orang yang Tuhan pilih. Allahu Akbar. Mintalah kita pun masuk dalam kalangan orang yang Tuhan pilih deh. Pilih hati kita. Ya Allah. Ya Allah, kami ni doa, ya Allah, kuatkanlah kami, ya Allah. Kuatkanlah. Kami ni fakir, ya Allah, kayakanlah kami, ya Allah. Kaya dengan amal ibadat. Ya Allah. Wahum ala izzatul ladzina istafahumullah, mereka yang pilih akan mereka itu oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla, Allah yang maha agung dan maha tinggi dan maha mulia. Allah yang maha mulia dan maha agung, Jalla Azza wa Jalla. Tuhan pilih lima'rifatihi, istafatu lima'rifatihi. Mereka yang Tuhan pilih akan mereka, pilih untuk mengenal akannya, akan Allah Ta'ala. Itu Tuhan Nabi pilih kenalkan dia tu. Ma'rifatihi ay ma'rifatal khassatan lah. Ma'rifatihi ay ma'rifatal khassatan. Bukan kenal ngaji ilmu usuluddin tu dah. Hak tu kenal dah, orang panggil ma'rifatan ammah. Hak tu kenal dengan cara awam, dengan cara umum gitu je kenal lagu tu. Adapun kenal ma'rifatal khassah, hak tu hak orang Tuhan pilih betul. Siapa Tuhan dia pilih, siapa kepada ma'rifat khassah. Tu dia kena duduk luar rumah dengan kena duduk dalam dapur tak serupa weh. Kenal luar pagar dengan kenal dalam dapur tak serupa. Ni kenal Tuhan, Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan kehendak, Tuhan kuasa. Maksiat galik-galik kenal dah, tapi maksiat penuh. Tu kenal juga kenal luar pagar bang ni. Tak apa dah, hanger dah, lepas tuntut test dah. Dia kenal Tuhan tu hanger dah, buat kerja pun dapat balasan. Tapi kenal luar pagar. Duk tengok itu. Puak ni kenal dalam dapur. Kedai dapur ikut jemput nama kepo. Tu buat tu kenal senguti. Hak tu sedap ah. Duk sentiasa berdamping. Tu tak lupa. Tu nak tuntut hak tu kita ni, nak tuntut hak sampai ke hak tu. Mudah-mudahan Tuhan pilih kita juga.
Dan pilih juga. Ingat wala. Yang jadi bomo tu, yang itu kata. Tengok orang tutup jadi bomo. Bila orang tu jadi bomo, akan terhijab selalu dah hati. Torik ni akan tersuntuk dah. Allah Ta'ala akan tutup jalan untuk jalan ke torik ni. Torikil ibadah ni. Tak akan dapat ibadah. Tak akan buat itu buat ni. Semata-mata nak mengamal, nak berzikir, nak jaga amalan ya. Bukan mengamal untuk sampai kepada Allah Ta'ala dah. Nak jaga ya. Nak jaga ibu tu. Jaga ibu tu. Baca kulhu 1000 dah. Jaga pada tu dah. Untuk dah Allah murih sangat orang ni. Murih sangat. Dia kata al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamat. Ni jadi tok guru dah, dia kata. Jadi online dah. Tiba-tiba jadi bomo. Bila jadi bomo mula, nak ubat tina yate, capur tina yate, tak ada kira apa dah. Halah-harai kau Allah tak kira dah. Hak tu lupa istiqamah dengan Allah Ta'ala. Maka walaupun Tuhan keramat dari mana pun tak akan hasil. Sebab apa? Hakikat keramat sebenarnya ialah istiqamah, itulah hakikat karamah. Istiqamah itulah hakikat bagi karamahnya. Orang yang boleh istiqamah walaupun Tuhan tak beri karamat, itulah keramat dah. Ya bukan orang boleh istiqamah belakang oleh amalan ni. Hak mengaji apa semua. Orang mengaji jauh tahun 1 sampai tahun 4, mengaji hajing semua. Tu keramat dah. Orang macam tu keramat dah tu. Kerana bukan semua dapat benda tu. Amalan pun jaga semai tahajud semua nak malam. Tu keramat dah. Tak bisa tinggal-tinggal. Tu keramat dah walaupun Tuhan tak beri karamat apa-apa. Kerana ingat al-istiqamah khairun min alfi karamah. Yang murih sangat. Tok guru apa jadi tok bomo. Bila jadi bomo okey. Ngajar pun tak nak dah. Ngajar pun tak dah dah. Mula si orang tu, si orang mari tina-tina pun mari tak apa-apa. Dia mau tina apa ya duduk sekali ramai-ramai gitu. Murih. Allah yarham, murih sangat. Allah. Kau merah. Tak boleh buat tu jaga. Kita ni kena jaga duk mengaji ni. Allah, jatuh tino pun. Tak apa darurat tu. Darurat apa? Darurat. Alhamdulillah. Allahumma billah min zalik. Taklah, tak jauh lah tu. Jaga baik. Habis itu, maka mereka yang mendapat Allah Ta'ala pilihkan mereka untuk kenalkan dia, wa mahabbatihi atas pada ma'rifatihi, dan pilih untuk dapat mengasihkan akan dia, kasih akan dia, akan Allah Ta'ala, dapat kasihkan akan Allah Ta'ala. Tu nampak zahir ya, dia kasih tu hakikat Tuhan kasih dia sebenarnya. Hakikat Tuhan kasih dia. Sebab Tuhan kasih dia tu, Tuhan beri dia tu kasih Tuhan. Allahumma rzuqna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaik. Waj'al hubbaka waj'al hubbaka ahabbal asya'a ilaina. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, beri rezeki kepada kami akan kasih kepada Engkau. Minta kasih kemunya. Wa hubba man yuhibbuk, dan kasih kepada mereka yang kasih kepada Engkau. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaik, dan kasih kepada tiap-tiap amalan yang buat kita sampai kepadamu ya Allah. Tu nak tu sangat. Kasih ke Tuhan. Dan tuhibbunallah, kena fattabi'u Nabi Muhammad lah. Kerana Tuhan kata dah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu hendak nak beri Tuhan kasih kamu, kamu kena turut Nabi. Maka Tuhan akan kasih kepada kamu kalau kamu turut Nabi Muhammad. Itu jalan cara dia. Wasaddadahum bitaufiqihi wa ismati. Atas pada apa? Istafa atau istafa.
Dan mereka itulah mereka yang sampai kepada maksud itulah mereka yang saddadahum, yang telah memimpin ia Allah, hum akan mereka itu, memimpin kepada jalan yang betul. Saddada ni memimpin kepada jalan yang betul. Itu saddada, memimpin kepada jalan yang betul. Dalam ada saddada ay arsyadahum ila sadad, ialah tu as-shawab, menunjuk akan mereka kepada jalan yang betul. Jadi memimpin akan mereka kepada jalan yang betul. Allah Ta'ala pimpin. Tak ada proses dia Tuhan pimpin sendiri. Wasaddadahum, dan telah memimpinkan ia Allah Ta'ala akan mereka itu kepada jalan yang betul. Tuhan pimpin sendiri tak apa. Tu minta tu ya. Tak ada proses dari Tuhan pimpin kan seni. Pergi seni, buat apa pun seni. Oh, maksudnya. Tapi mula-mula ni dia pahit sikit dah. Nak lawan benda tu dia pahit sikit. Tapi bila jadi biasa, jadi manis pula klik mari. Sebab tahajud tu Allah sangat susah lah. Nak bangun jadi susah jadi mula. Tapi bila lekat cuba buat boleh seminggu je, akan mulai jadi kebiasaan dah. Dan rasa tak sedap pula kalau tinggal dia. Rasa hati kita jadi kurang pula kalau kita tinggal dia. Hati dia jadi hati, kerana kita akan dapat orang panggil menikmati berdamping kita dengan Allah Ta'ala dengan sebenarnya pada waktu tu. Waktu orang tidur tu, waktu tu lah kita mendekat dengan Tuhan. Jarang kita ada coffee mate ni. Coffee mate. Waktu tu coffee mate lagi. Susah dah. Saddadahum bitaufiqihi wa ismati. Saddada tu pimpin lagu mana? Cara pimpinnya ni, pimpin akan mereka itu bitaufiqihi, dengan mentaufiklah nyo Allah Ta'ala, mentaufik oleh Allah Ta'ala. Jadi iyahum akan mereka, taufiqihi ay iyahum lit-ta'ati. Jadi maf'ul hazah, muta'allaq dia berhazah tu, muta'alliq tu. Cuba tengok. Wa taufiqihi, dengan mentaufikkan ia Allah, hi rajak kepada Allah, dengan mentaufiknya Allah. Jadi iyahum akan mereka itu taufik li ta'ah, kepada taat. Tu orang panggil Tuhan nak pimpin mereka kepada yang betul lah tu, perkara yang sebenar lah tu. Allah Ta'ala taufikkan mereka untuk taat. Tu taufiqihi iyahum li ta'ati, kena buat gitulah dah. Wa ismatihi, atau pada taufiqih, dan Allah Ta'ala pimpin juga dengan memeliharanya Allah Ta'ala. Jadi iyahum anil ma'asi, buat gitu. Ismatihi iyahum anil ma'asi. Jadi idafat, semua idafat masdar kepada fa'il. Allah mentaufikkan akan mereka kepada taatnya, dan memeliharakan Allah akan mereka dari segala maksiat-maksiat. Tu cara Allah Ta'ala nak pimpin seorang. Mudah buat taat, payah buat maksiat. Tu kata dia tu dapat pimpinan dari Allah. Pimpinan dari Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allah, tilik diri kita letih lalu. Tilik diri sendiri letih klik. Letih pun kena jalan. Yang mungkin nak sampai ke maksud tu, letih-letih pun kena jalan. Pasal dia kita tak segi dah. Tak segi beti suruh mengaji. Tak segi dah. Summa kemudian awsalahum, ni atap kepada saddada. Setelah Allah Ta'ala memimpinkan mereka dengan mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan ismah, peliharaan daripada maksiat. Summa kemudian, lepas pada tu, ni datang summa, isyarat kata tengah jalan tu bukan selalu dapat dak sekali. Tengah jalan tu kena ada banyak akobah pula. Summa awsalahum, kemudian memsampailah ia Allah, hum akan mereka itu, mempersampaikan, menyampai. Mensampailah ia Allah, hum akan mereka. Tuhan sampaikan mereka mensampai ila ridwanihi,
Tu akhirnya tu matlub je. Allah mensampai kepada keredaannya, keredaan Allah Ta'ala. Tapi ingat, awsalatu bifadli, dengan limpah kurniaannya, kurniaan Allah Ta'ala, bukan dengan amalan dia. Bifadli ay la bi amali, la bi a'mali, bukan dengan sebab amalan-amalan dia awak pergi sahabat kepada Tuhan, dengan semata limpah kurniaan Tuhan je. Walaupun ibadat kita tak pandai lagi Tuhan nak pimpin kita ke syurga, semata-mata limpah kurniaan dia ya. Kita omongnya pula, sekiranya semenjak daripada beranak sampai mati, tak pernah lidah itu tinggalkan zikrullah, tu pun tak pandai nak beli syurga Tuhan. Tak pandai nak beli syurga Tuhan. Syurga bukan harga banyak tu, tapi heret lagi juga kita ada limpah kurniaan sebetul-betul, limpah kurniaan Tuhan betul-betul. Bifadlihi. Ingat gitu sudah. Ingat gitu. Lama tu tipu dengan amalan pula. Dengan amalan ku banyak ni sabit tu jadi, amalan ku buat banyak tu sabit tu boleh benda tu. Tipu dengan amalan diri pula dah situ. Mana dalil kata kita iktimad atas amalan kita? Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Sehingga daripada tanda kata kita dok iktimad, dok pegang di atas amalan kita, ialah kita akan berkekurangan harap kepada Allah bila kita berlaku maksiat. Duk amal mari lama, amal. Duk semaya tahajud mari 10 tahun dah. Tak pasal putus. Tiba-tiba malam tu jadi putus, tak ada semaya. Oh, tak ada harap pada aku. Habis harap pada tinggal lewat mari 10 tahun. Mari tinggal semalam ni. Iya, tak ada harap pada dah masuk syurga. Tak ada harap pada dah masuk syurga. Berlaku kurang harap kepada Allah Ta'ala ketika berlaku sedikit je benda yang gelicir daripada jalan tu, sedikit je kurang dah. Itu tanda kata 10 tahun hok mung semayang mari tu mung duk iktimad atas amalan mung, bukan iktimad atas Allah Ta'ala. Dia pegang atas amalan ya tu. Sebab itulah kita jadi pasal itu. Tu. Duk wirid mari ni 40 cukup dah, cukup 40 tahun dah, cukup 40 hari dah. Duk ngambang-ngambang, duk baca tu. Nak wis sampai 40 hari juga. Akhir hari yang ke-39 tidur. Ngantuk dah. Tidur. Ambil daripada pagi sampai gelap. Bangun mari, Allah, tak ada dah. Tu tak ada dah. Mula paling letih dah tak agak dah aku. Tak ada harapan dah nak boleh. Tak ada harapan dah nak boleh. Cik kata 39 hari yang engkau duk wirid mari, itu kerana iktimad di atas amalan sendiri, bukan kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat kerana Allah Ta'ala sungguh, kita tak akan kurang harapan. Ya Allah, aku tak akan putus harapan lagi. Mudah-mudahan ini kali yang terakhir yang aku pelak. Yang aku pelak. Sebab tu bila kita buat maksiat tiap-tiap kali, jangan kurang harap kepada Tuhan. Ingat, kena sentiasa ingat bila kita buat maksiat, bila mudah-mudahan ini kali yang terakhir. Ya Allah, aku harap ini kali yang terakhir untukku. Lepas tu buat pula, ya Allah, taufiklah, mudah-mudahan ini kali yang terakhir. Aku tak say dah lepas pada ni. Tu sentiasa harap kepada Tuhan. Ni tak ada arah dah kawan. Pakai lobby lalu pakai lobby lalu pakai tak ada jalan ni dah. Dia pelak dah. Mula ingat baik-baik tu dah, macam-macam. Maka Allah Ta'ala mensampaikan akan mereka kepada ridwannya, kepada keredaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa jannatihi, dan syurganya, syurga Allah Ta'ala, atau pada ridwanihi, syurga Allah Ta'ala. Ngaji-ngaji niat nak beramal, jangan niat nak dobek saja. Niat untuk beramal dengan dia kata. Barulah ilmu kita jadi manfaat. InsyaAllah niat nak itu ya. Niat ngaji gitu-gitu kawan ni. Ngaji niat ilmu kita sama. Lagi pula hati kita masa duk ngaji jangan sama sekali duk niat untuk benda lain daripada menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat benda lain yang ni.
Oh, ngaji minhaj sikit lagi, klik ngaji minhaj, the best stay. Stay. The best stay kawan. Stay. Mung tu lah bodoh stay. Duk niat gitu. Tak boleh. Niat untuk nak membersihkan hati kita, dan setelah kita dapat membersihkan hati, kita akan menyampaikan benda tu kepada orang lain pula dengan ilmu tu. Jangan ada sebarang gharat duniawi itu masuk dalam itu. Ingat situ. Itu jadi manfaat ilmu kita. Mudah-mudahan jadi manfaat semua, insya-Allah. InsyaAllah ta'ala. Kita angkat. Habis itu, maka musannif doa yang terakhir yang kata, fanas'aluhu jalla zikruh ay yaj'alakum wa iyana min ulaikal faizina birahmati. Allahumma amin. Fanas'aluhu, maka kami minta, musannif Imam Ghazali kata, maka kami minta akan Allah. Kami minta akan Allah. Allah mana? Keadaan Allah Ta'ala tu jalla zikru, yang besarlah oleh menyebutkan akan Allah Ta'ala. Besarlah sebut Tuhan. Jadi kalau kita sebut Tuhan, sebut tu jadi besar. Sebut Tuhan tu jadi keagungan. Yang agunglah oleh sebut Allah Ta'ala. Bila sebut Tuhan cukup agung, Tuhan tak akan kecek dah lah. Sebut dia tu pun cukup dah mulia kita. Sebut dia pun cukup mulia dah. Apakah lagi dia sendiri lebih lagi mulia. Itu dia. Sebab kalau ketua masalah, kita sebut nama ketua tu hebat dah kita. Bila kita sebut nama saja kita tu hebat dah. Lepas tu dia sendiri. Maka kami minta akan Allah Ta'ala jalla zikru, yang maha agung lah oleh sebut Allah Ta'ala jadi agung, yang besar lah oleh sebut Allah Ta'ala. Kami mintakan Allah ay yaj'alakum, mapo banyak. Yang kedua, mapo pertama, kami minta akan Allah, minta bahawa menjadi ia Allah kum akan kamu, minta Tuhan jadikan kamu sekalian, antum sekalian ni, wa iyana, musannif sendiri, dan menjadikan kami, musannif sendiri, mintalah Allah jadikan kamu dan kami menjadi min ulaikal faizi. Mapo kedua bagi yaj'al, minta jadi akan kamu dan kami kainina min ulaikal faizi, adalah kita sekalian daripada mereka itu yang dapat beruntung, dapat bertuah. Mereka itu segala yang dapat beruntung dan tuah tu. Minta jadikan kamu dan kami semua masuk dalam orang yang faizin tu. Tapi yaj'alakum birahmatihi lah. Tengok musannif, masya-Allah. Tak pesa iktimad atas diri. Tak pesa iktimad atas amalan dan ilmunya. Minta jadikan kamu dan kami dengan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala, dengan rahmat dia, rahmat Tuhan, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Atau satu lagi dia mengaji, jangan ada sifat dengki sama sekali sesama kita. Kalau kita dengki kepada sesama kita, ikutlah dia apa saja, kita akan dijatuh oleh Allah. Dia akan jatuh kita. Al-hasud la yasud. Tu kata al-hasud, orang yang sangat dengki tidak boleh jadi ketua. Hati dia penuh dengan kedengkian, Allah tak akan letak jadi ketua orang. Orang yang jadi ketua orang tu tak ada sifat dengki. Tak ada sifat dengki. Kalau jadi dengki, hati dia dengki, tak lama Allah Ta'ala berjatuh kelik. Al-hasud la yasud. Ingat tu lah. Ingat. Tak akan jadi tinggi kalau kita bersifat dengki tu. Jangan ada sifat tu sama sekali. Habis kat tu. Kat tu dulu pun. Naam. Ni istidrak barulah. Mula dah. Sungguh pun begitu, amalan sangat payah, tapi kami pun perhati jalan ni dah, dan kami pun sudah perhati cara-cara untuk melangkah dah jalan ni tu. Musana kata, sabar saya, kami perhati, cek tengok dah jalan ni untuk melangkah. Walaupun kamu dengar atau payah susah dari mana pun, sabar saya lah. InsyaAllah
Kami perhati dah jalan ni untuk nak melangkah. Kami cek dah bekal-bekal apa tengok kita berhajat untuk nak buat siap untuk hadap kepada jalan ni tu, insya-Allah. Misalnya kata Allahu akbar walillahil hamd. Kat tu dulu, na'am walamma wajadna. Minta baca sebuah lah. Alhamdulillah. Kita baca sebuah lah ni kerana ada sibuk sikit, ada urusan sikit.